قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus. Sekira-kira dijanjikan dengan siksa atas yang mengerja akan dia dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Risalah Al-Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Kita berada pada huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Hukum syarak dalam huraian yang kedua ni iaitu hukum syarak taklifi. Hukum syarak yang kena pada perbuatan mukallaf. Perbuatan kita sebagai mukallaf. Bila kita buat sesuatu, maka akan keluarlah 5 hukum. Kita dah baca dalam pertemuan yang lepas 5 hukum ni iaitu wajib, sunat ataupun sunnah, haram, makruh dan harus. Ada 5. Wajib dia sebut tuntutan, perkara yang dituntut oleh Allah Ta'ala dengan tuntutan yang putus, iaitu dijanjikan dengan beri pahala bila kita buat. Kalau kita tak buat, dijanji dengan seksa. Itu wajib. Kemudian dia datangkan dengan contoh perkara wajib pada usuluddin dan perkara wajib pada furu'uddin. Kemudian disebut yang kedua sunat. Sunat pun barang yang dituntut. Kalau nak kira, lihat pada dituntut tak ada beza antara wajib dan sunat. Dua-dua tu dituntut. Jadi tak patut kalau kita hanya bila kita dengar amalan tersebut sunat, maka kita pun kata sunat je. Sedangkan definisi dia, perkara wajib pun barang yang dituntut, perkara sunat pun barang yang dituntut. Beza dianya ialah tuntutan pada wajib ialah tuntutan yang putus. Tuntutan pada sunat, tuntutan yang tidak putus. Maksud tidak putus maknanya tuntutan yang ringan, yang longgar. Tapi kalau tanya Allah Ta'ala tuntut tak kita buat yang sunat? Tuntut. Tuntut dengan makna suruh. Suruh kita buat cuma dengan suruhan yang ringan. Suruhan yang ringan itulah bila dia sebut suruhan yang ringan. Maka bila kita buat suruhan yang ringan tu, Allah Ta'ala sediakan pahala. Tapi sebab tuntutan tu tuntutan yang tak putus, maka tak dijanjikan seksa kalau kita tak buat. Tapi soal dia tuntut ke tak tuntut? Tuntut buat. Sebab tu bagi orang yang betul-betul faham, dia tak ambil mudah perkara sunat. Dia tak ambil ringanlah perkara sunat sebab dua-dua tersebut dituntut.
bila sebut dituntut, dia guna lafaz dituntut ni kita panggil bina majhul. Bina majhul ni maknanya kita tak tahu siapa yang menuntut tu. Dalam ayat ni tak perlu dinyatakan siapa yang menuntut sebab kita sedang berbicara tentang hukum syarak. Siapa lagi yang menetapkan hukum syarak? Allah Ta'ala lah. Tak ada yang lain yang boleh menetapkan hukum syarak. Hatta Nabi sendiri pun tak boleh nak menetapkan hukum sendiri. Bila Allah Ta'ala putuskan, Nabi hanya melaksanakan hukum syarak tersebut, maka Nabi digelar sebagai syari' majazi. Adapun yang hakikinya adalah Allah Ta'ala lah. Maka dua-dua yang sunat, yang wajib dan yang sunat, dari segi dituntut tak ada beza. Dua-dua tu dituntut. Maknanya disuruh oleh Allah Ta'ala. Cuma suruhan pada wajib dengan tuntutan yang putus, maknanya tidak ringan, berat tuntutan tersebut. Bila berat itulah kita buat dapat pahala, tak buat dijanji dengan seksa. Maka didatangkan contoh dia, disebutlah dua contoh. Begitu juga dengan yang sunat dituntut kita buat. Kalau kita buat dijanjikan dengan pahala. Kalau kita tak mengerjakan yang sunat tadi, tak dijanjikan dengan seksa. Tapi dia kata bahkan merugikan masa. Rugi masa lah kalau kita tak buat yang sunat. Sebab yang wajib tak banyak. Yang sunat ni yang banyaknya. Semayang yang wajib ada 5 saja. Semayang yang sunat banyak, tak terbilang kita. Puasa yang wajib 1 je sebulan, bulan Ramadan. Puasa sunat sepanjang tahun. Ada yang berbentuk mingguan, ada yang berbentuk bulanan, ada yang berbentuk hari-hari kebesaran tertentu, atau ada hari-hari yang dah ditentukan sunatnya berpuasa. Begitu juga dengan mengeluarkan duit kita, yang wajibnya zakat, yang sunatnya banyak. Begitu juga dengan haji dan umrah, sekali saja seumur hidup. Tapi kita ada duit lebih nak pergi lagi, boleh tak? Boleh aja. Dapat pahala. Tapi kalau tak pergi dah berpada dengan sekali kita pergi haji, pergi umrah. Sekali tu ialah kita pergi, kita buat haji, kita buat umrah dah. Mana tak pergi pun tak ada masalah. Dah lepas daripada tu. Duit tu nak salur ke tempat lain pula, tak ada masalah. Sebab apa? Kita pergi dah haji, umrah pun kita dah buat dah. Cuma kita nak buat pula yang sunat. Boleh tak? Boleh. Agama tak larang. Bahkan di situ dijanjikan pahala. Tu yang sunat. Maknanya yang sunat ni jauh lebih luas, jauh lebih besar. Jadi dia dituntut sama dengan yang wajib. Tapi kalau kita faham yang sunat ni dengan makna yang kita duk faham dalam masyarakat kita, faham yang sunat tak buat tak apa, jawab dia tak buat lah jawab dia. Dia nak faham Allah Ta'ala suruh tak? Suruh juga yang sunat ni. Sebab tu kita mengerjakan yang sunat walaupun dia adalah perbuatan yang tak dituntut secara putus oleh Allah Ta'ala ataupun oleh syariat. Lepas tu dia datangkan contoh. Macam-macam jenis contoh lah. Didatangkan supaya apa? Supaya kita tahu bahawa perkara-perkara ni sunat dan boleh kita buat. Baik. Beberapa sunat dicontohkan situ, sembahyang sunat rawatibnya, tahajudnya. Lepas tu perkara-perkara yang sunat lain lah. Tu kalau dari segi sembahyang sunat, ulama-ulama susung lah pula sembahyang sunat tu. Yang paling tinggi sekali besarnya pahala sembahyang sunat ialah sembahyang sunat Idul Adha. Itu paling besar sekali. Siapa ulama mazhab Hanafi mengatakan wajib sembahyang sunat duha. Sebab Al-Quran sebut dalil, fasalli li rabbika wanhar. Ya inna a'tainakal kautsar. Fasalli, dan hendaklah kamu sembahyang. Sembahyang mana? Bagi mereka sembahyang hari raya tu lah. Perintah dengan fi'il amar tu. Bila perintah dengan fi'il amar wajib sembahyang Idul Adha. Cuma sebut dah beza wajib i'tiqadi dengan wajib amali. Wajib i'tiqadi, pada i'tiqad yang wajibnya 5 tu lah. Tapi ada pada mereka wajib pada amali. Maknanya tinggal berdosa. Apa? Iaitu sembahyang Idul Adha pada mazhab Hanafi.
Adapun pada kita sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut dalam mazhab kita Syafi'i. Cuma nak sebutnya, mereka ada sandaran dalil. Begitu juga dengan berkorban. Sebab tu mereka bila nak berkorban, puak-puak mazhab Hanafi, bila nak korban, dia tak macam kita. Kita cari yang paling murah sekali. Berapa harga satu bahagian korban? 700. Yang ni pula 800. Yang ni 900. Oi, mahalnya 900. Ambil yang 700 itu. Sebab apa? Sunat muakkadah. Adapun bagi mereka, tak wajib. Bila wajib, mereka cari yang paling afdal. Yang paling afdal ialah bukan satu bahagian, seekor binatang. Banding dengan satu bahagian lembu, dengan seekor kambing, afdal seekor kambing. Lepas tu, antara kambing dengan kambing, yang kecil dengan yang besar, afdal yang besar. Dia cari yang besar. Sebab tu, bila buat korban, puak dia bersungguh daripada puak kita. Kita cari yang kecil-kecil. Sebab apa? Nak makan sendiri. Dia kira nak makan sendiri juga korban pun. Orang bagi tahu dah 1/3 mesti bagi kepada fakir miskin. Dia tak bagi juga. Tak sah korban jawab dia. Nak korban kena ngaji bab korban pula. Cuma nak sebutnya, semayang yang paling tinggi kedudukan dia ialah semayang sunat Aidil Adha. Lepas tu dia turun Aidil Fitri. Lepas tu dia turun sunat gerhana matahari. Sunat gerhana bulan tu di antara semayang-semayang yang ada khilaf di kalangan ulama'. Sebahagian ulama' mengatakan wajib amali. Mazhab kita je mengatakan sunat. Sunat muakkad. Lepas tu baru turun ke bawah tu baru masuk contoh kita rawatib. Rawatib ni duduk di tangga yang keberapa dah. Nak bandingkan tarawih, tinggi rawatib lagi. Dari sudut afdal dia, dari sudut besar ganjaran pahala yang sunat ni, rawatib lebih tinggi daripada tarawih. Kita semayang tarawih, semayang sunat ba'diyah isyak dah. Kihnya tak ngaji sekarang, jadilah tu. Padahal semayang sunat ba'diyah isyak adalah sunat muakkadah. Sunat sebelum isyak ghairu muakkadah, tak dituntut dengan tuntutan yang berat sebelum isyak. Adapun selepas isyak tuntut dengan tuntutan yang berat. Walaupun dia sunat, tapi kita tak semayang sunat ba'diyah isyak. Tapi tunggu nak semayang tarawih. Berapa pula semayang tarawih? 8 rakaat je. Itu. Tak cerdik lah kau tadi orang gitu. Kalau ngaji nampak lalu, tak cerdik. Sebab apa? Tarawih nak semayang. Banding rawatib, tinggi rawatib. Dengan tarawih. Lepas tu tarawih pula ambil. Dah lah rendah kedudukan dia di antara semayang-semayang sunat. Pilih yang 8 pula. Tu pemalahnya kita. Lepas tu bila orang habis orang habis tarawih 8, katakanlah sini buat 8, orang nak start semayang witir dia keluar. Antara witir dengan tarawih, witir lagi tinggi. Sebab witir termasuk rawatib. Sebab apa termasuk rawatib? Sebab witir hanya boleh buat selepas daripada semayang isyak. Sebagaimana kita semayang sunat lepas isyak tu, lepas semayang isyak baru boleh semayang sunat lepas isyak. Begitulah witir, selagi mana tak semayang isyak, tak boleh witir. Tapi kalau kita musafir, semayang jamak takdim, maghrib, isyak dalam waktu maghrib, boleh dah kita semayang witir. Sebab kita dah semayang isyak. Orang yang duduk di tempat dia, tak semayang isyak lagi. Tak boleh witir lagi. Nak beritahunya, lepas semayang isyak, baru masuk waktu witir. Maknanya witir termasuk dalam rawatib. Bila sebut rawatib, lebih tinggi dari tarawih. Kita orang masuk tarawih, balik. Tak ngaji dia jadi. Perbuatan kita tak cerdik kalau orang tahu. Tapi kita berasa cerdik dah kita. Kena ngaji, buat orang suruh ngaji. Bila kita ngaji barulah kita nampak. Tu nak sebut contoh-contoh. Jadi dia mari semayang sunat rawatib. Tu tinggi tu. Semayang sunat rawatib. Duduk di tangga yang keberapa tu dalam susunan semayang-semayang sunat. Tuan-tuan boleh cek dalam kitab fiqh lah. Cuma nak sebutnya ialah perkara-perkara sunat sini dituntut oleh Allah Ta'ala supaya kita buat. Cuma bila dia tuntut dengan tuntutan yang ringan, tuntutan yang longgar, maka tak dikenakan seksa kalau kita tinggal. Tapi kalau kita buat, bila kita langkah untuk buat je yang sunat, mesti Allah Ta'ala tak sia-siakan apa yang kita buat. Maka boleh pahala sunat. Gitu. Baik. Dan erti haram ni yang ketiga.
Hukum syarak taklifi yang ketiga. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut juga. Siapa yang tuntut? Maklumlah Allah Ta'ala yang tuntut. Dituntut tinggal. Tadi dituntut buat. Itu wajib. Ataupun sunat. Yang ni tuntut tinggal. Sebagai tuntutan yang putus. Bila tuntut putus, yang ni yang haram. Bila dia tuntut tu tuntut putus. Kita buat, maka dijanji seksa. Kalau kita tak buat, dijanjikan dengan pahala. Itu disebut tu. Sekira-kira taswir dia. Tuntutan yang putus tu. Gambaran dia, dijanjikan dengan seksa atas yang mengerja tu. Lagi baca Mi'raj kan. Atas yang mengerja akan dia, yakni akan barang yang dituntut tinggal tu. Mengerja tu maknanya mengerjakan tinggal tu lah. Bukan mengerjakan yang dilarang tu dah. Mengerjakan tinggal barang tu. Barang yang dituntut tinggal tu. Dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia. Tapi syarat tinggal, kait untuk meninggal tu dengan ikhlas. Syarat dia baru boleh pahala. Kalau tinggal dengan tidak ikhlas, maka tak dapat pahala. Perbuatan kita, contohnya, kenapa tak makan babi? Orang tanya, kenapa tak nak makan babi? Orang Cina tanya, katakanlah. Nak jawab apa? Nak jawab apa? Saya tak boleh makan lah. Tak boleh makan tu bukan kerana Allah Ta'ala tu. Saya tak boleh makan lah babi. Tak teliu lah. Tak berahi lah. Tu bukan kerana Allah Ta'ala tu. Maknanya, kalau berahi, makan lah. Tapi sebab tak berahi, tak suka, tengok pun rasa geli, maka tak makan. Sebab tu dia jadi antara babi yang haram hukum dia, rasuah yang haram hukum dia, macam beza. Babi tak makan, rasuah ambil. Padahal sama-sama dituntut tinggal. Sebab dua-dua haram. Babi haram. Apa lagi? Riba pun haram. Tapi riba makan. Babi jangan sebut, aku tak boleh makan ni, haram. Padahal riba duk ambil, duk makan. Duk guna lagi bank-bank konvensional. Dah ada dah bank Islam, nak pakai juga yang konvensional. Rasuah tak kira halal haram, ambil juga. Sama hukum dia. Bila sebut haram, dituntut tinggal. Lepas tu tinggal tu sebab apa? Tinggal tu mesti kerana junjung perintah Allah. Itu baru boleh pahala. Kenapa tak isap rokok? Sakit. Maknanya kalau tak sakit, isap. Contoh. Tu tinggal tak dapat pahala tu. Tinggal tu tak dapat pahala. Sebut contoh tuan-tuan. Tak ada sini dia. Sini nampak muka soleh-soleh lah kau. Cuma nak sebutnya, kenapa tak merokok dah nampak ni? Sakit dada, dia kata. Doktor nasihat suruh tinggal. Allah Ta'ala nasihat lama dah. Allah Ta'ala nasihat lama dah suruh tinggal. Dia tak tinggal. Dia kata makruh. Makruh tu, kalau kita ambil hukum makruh. Ulama sekarang ni, ulama kontemporari memfatwakan haram. Tak apa, kita ambil hukum makruh lah. Makruh ni, kalau kita seorang-seorang diri isap. Kalau kita gisap di tempat awam, orang ramai jadi susah dengan asap rokok kita, dia tak jadi makruh dah, haram dah hukum dia. Kita isap dalam restoran. Restoran ni ramai budak-budak pun ada nak makan di restoran tu. Orang yang tak isap rokok pun ramai dalam tu. Kalau dia jenis isap rokok, asap tu dia telan, tak apa. Cuba tak nak buat. Hisap memang telan dengan asap-asap. Tak apa, asap tak keluar pun. Tapi sebab dia hisap, lepas tu dia embus pada orang. Orang yang duduk hidup asap tu, yang duduk dah tepi meja tu nak makan dah. Kita beralih lah. Sebab apa? Bau asap rokok tak tahan lah. Perbuatan dia tu haram dah.
Itu dipanggil haram aridi, dia panggil. Haram yang mendatang disebabkan oleh menyakiti orang lain dah. Bukan sebab haram di perbuatan rokok tu dah. Kalau kita ambil hukum makruh lah ni cerita ni. Kita isap rokok, kita ambil hukum makruh. Tapi bila masuk pada menyakiti orang lain, maka dia jadi haram hukum dia. Jadi nak sebutnya ialah bawah tu cerita tentang makruh. Cuma sini haram ni perkara yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan seksa dan diberi pahala bila kita tinggal. Mesti pula dengan ikhlas. Jangan pula dengan sebab sakit, doktor nasihatkan supaya kena tinggal dah. Maka kita pun tinggal. Daripada apa? Daripada buat perkara tersebut. Kenapa tinggal dah gi ke kelab-kelab malam? Kenapa tak pergi berjoget dah sekarang ni? Tak pergi dah konsert sekarang ni? Tahu malu ke cucu. Tu tak tinggalkan Allah Ta'ala tu. Ingat. Kena junjung perintah Allah. Allah Ta'ala tak bagi dulu kita jahil, tak ngaji, tak reti. Ingatkan boleh benda-benda gini. Tu yang kita pergi. Bila ngaji baru tahu hukum tak boleh rupanya. Maka kita pun tak pergi junjung perintah Allah. Tapi kalau jawab tak pergi tu sebab malu ke cucu, dia kata, sama naik dengan cucu. Maka pada masa tu tak tinggal kerana Allah Ta'ala tu perbuatan. Maka perbuatan tersebut tak dapat pahala lah kita tinggal tu. Rugi. Tinggal tu molek dah lah. Tapi tak dapat pahala. Sedangkan meninggalkan yang haram ni dijanjikan pahala oleh Allah Ta'ala. Tapi bila kita tinggal tidak kerana apa? Tidak kerana Allah, maka tak dapat pahala. Gitulah, kiyahlah yang lain-lain lagi. Baik, mesti ikhlas. Seperti apa contoh perbuatan yang haram ni? Seperti berzina. Yang tu clear nas daripada Quran, wala taqrabuz zina. Ayat Quran sebut Allah Taala beritahu hukum zina tu adalah haram hukum dia. Baik. Jadi kenapa tak berzina dah? Kena penyakit sifilis. Kenapa tak berzina dah? Sebab kena AIDS dia tu. Jawab dia tak tinggal tu sebab bukan kerana Allah. Sebab kerana AIDS je. Kalau AIDS tak kena lagi, duduk berzina lagi. Kalau tak kena penyakit kelamin, jawab dia duduk berzina lagi. Tapi sebab kena penyakit kelamin, tinggal. Tu tinggal tak dapat pahala apa-apa, rugi. Jadi nak tinggal sesuatu tu biar kerana Allah Ta'ala. Dan meminum akan minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan ni arak lah kita panggil. Tu bawah tu dia sebut. Meminum minuman yang memabukkan. Setiap benda yang memabukkan ni arak. Kaedah dia, kullu muskirin khamrun. Setiap benda yang memabukkan dipanggil khamrun. Wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram hukum dia. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kaedah yang ulama letak. Apa-apa yang kalau kita ambil boleh bawa kepada mabuk. Ambil banyak boleh jadi mabuk. Sikit pun haram. Ma askara kathiruhu. Apa-apa yang memabukkan kalau diambil dalam kuantiti banyak. Faqaliluhu. Maka sedikitnya pun haram. Tak ambil banyak pun arak. Separuh gelas ya. Nak terang, nampak sedap ke dia orang duk minum tu. Haram walaupun tak mabuk. Sebab dia benda yang mengharamkan, memabukkan itu adalah haram. Walau sedikit. Baik. Nanti dia contohkan. Dan meminum akan minuman yang memabukkan. Dan memakan akan makanan yang diharamkan. Apa benda yang diharamkan tu? Ada dua. Satu, memang benda tu diharamkan. Satu lagi, makanan yang halal. Tapi daripada sumber yang haram. Haram juga. Satu, memang dia sendiri tu diharamkan dah. Allah Ta'ala mengharamkan apa? Allah Ta'ala haramkan kita makan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu. Haram bangkai. Waddamu. Allah Ta'ala haramkan darah.
Ambil darah minum. Tak ada lah kita gitu minum. Lepas tu biasa duk berlakunya gigi berdarah. Gigi berdarah. Maka menelan darah tu haram hukum dia. Lepas tu kita buang gigi yang berdarah tadi, kita ludah-ludah dah. Ni cerita mazhab Syafi'i. Kita ludah-ludah dah tu. Tapi kesan najis tu ada lagi tu. Kita telan air liur bukan air mutlak. Dia tak menyucikan darah yang ada dalam mulut kita. Kita telan air liur, kita rasa tak ada darah. Tapi kesan najis tu ada lagi tu. Bab tu kena kumur. Dia tak sama dengan mazhab lain. Ada mazhab mana-mana air boleh menyucikan najis. Hatta air liur boleh menyucikan najis. Dia tak sama dengan mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab lain, tak silap Hanafi gitulah lebih kurang tuan-tuan. Saya tak ngajar fiqh, tinggal fiqh lama, tak apa nak ingat dah. Orang yang biasa duk main dengan fiqh ni, dia ingat lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya masalah fiqh, tak berapa nak ingat masalah. Tuan-tuan tanya orang ngajar fiqh, dia biasa duduk dengan masalah fiqh, dia ingat lah. Cuma, dalam mazhab, ada mazhab yang mengatakan, air mana-mana pun boleh menyucikan najis. Maka air liur termasuklah boleh menyucikan. Maknanya bagi dia kalau tak berkumur pun tak apa. Tapi kita Syafi'i kena berkumur. Kecuali kalaulah dengan berkumur tu akan menyebabkan makin berdarah, maka tak payah kumur. Tapi mazhab kita Syafi'i, darah tu antara benda yang diharamkan, makanan ataupun minuman yang diharamkan. Darah tak boleh, tu disebut dalam apa, dalam ayat Quran. Begitu juga dalam hadis Nabi sebut, uhillat lana, dihalalkan kepada kita ni, umat Nabi ni dihalalkan maitatani wadamani. Dua jenis bangkai halal pada kita. Apa? As-samaku wal jarad. Lebih kurang itu hadis dia. Ikan dengan belalang. Ikan tak payah sembelih dia. Dia mati tu kira halal dimakan dah. Begitu juga dengan belalang. Dua jenis darah yang dihalalkan juga pada kita, iaitu hati dan limpa. Adapun kalau darah, yang darah saya sebut contoh tadi, tu darah yang cair. Ataupun darah yang cair, kita bekukan. Kita ada darah, katakanlah sebotol, kita tuang dalam pinggan, kita buah dalam peti, dia jadi beku. Boleh makan kot, sebab apa? Beku macam hati dah. Tak. Asal mengalir, tak boleh makan lah. Adapun hati dia memang gitu dah. Sifat dia macam tu dah. Maka hati dibenarkan oleh syarak, boleh makan. Hadis Nabi sebut, yang tak boleh darah tu ialah darah yang mengalir. Kalau gigi kita darah tu mengalir. Maka mazhab kita Syafi'i. Tu yang orang tak nak pakai mazhab Syafi'i tu. Duk lekeh mazhab Syafi'i. Isu 2-3 hari ni. Tak reti sekara jadi. Bila kita reti, kita tahu macam mana Syafi'i istinbat hukum. Ambil hukum ni dari mana sandaran dia. Cermat-cermat belakang Imam Mujtahid ni. Bukan macam kita. Kita yang gopoh je bila tak mengaji. Baik. Mana tadi? Lepas tu fiqh ni ada keluasan. Bila ada keluasan, kita railah. Dah dia orang tak nak bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Nak pakai pendapat seluar pendek, tak apalah. Mazhab Maliki, dah ambil gilah. Tak aurat. Tapi jangan sampai melekeh mazhab Syafi'i. Pemain-pemain bola tu pakai seluar pendek lah kau tu. Pakai mazhab Maliki, tak apa. Sebab tak aurat pada Maliki. Tapi jangan melekehkan Syafi'i. Sebab Syafi'i ada sandaran dia juga. Maliki pun ada sandaran dia juga. Walaupun Syafi'i ni berguru dengan Maliki. Maliki tak perlekehkan Syafi'i, anak murid dia buat mazhab sendiri. Syafi'i pun tak melekehkan guru dia. Mu tak faham kau beza pendapat dengan aku ni. Dua-dua mujtahid mutlak. Tu ulama-ulama dulu. Tak sama lah dengan kita. Lepas tu kalau tuan-tuan duk ikut lagi dia, tak tahulah. Tu sebut sikit-sikit ada hint dah tu. Ada orang duk share video zaman almarhum Dr. Uthman Al-Muhammadi ada lagi. Masa tu program Al-Kulliyah TV3 rasanya.
Ada seorang profesor cakap tentang Imam Syafi'i. Lepas tu, dia sebut masalah dalam mazhab Syafi'i lah. Saya tak apa clear juga. Dia punya sound dia. Lepas tu, dia macam pelekeh orang yang ramai tu pun, penonton tu pun pakat gelak belakang. Mari giliran Dr. Rahman Al-Muhammadi, dia kata, saya ni berasa sayu, dia kata. Bila dengar orang perlekeh imam madhab, imam-imam besar kita. Lepas tu dia sebut balik yang ustaz sebut, yang profesor tu sebut. Tang-tang tu juga. Tang-tang tu. Bahasa Kedah dia. Waktu-waktu tu juga. Atas stage tu juga dia tegur. Tapi dia tak sebutlah kawan ni sebut. Tapi dia ulang balik. Perkataan yang disebut oleh mazhab Syafi'i begini, kemudian jadi bahan gelak ketawa. Dia kata tak sepatutnya jadi bahan gelak ketawa. Sebab mereka jauh lebih bijak, lebih alim daripada kita lagi dia orang bahas. Kita yang tak faham macam mana dia orang fikir je kita kata lekehnya. Padahal dia orang ni memahami jauh lebih daripada kita faham lagi. Tu Dr. Rahman Muhammadi masa dia ada dulu. Tak ada dah orang nak tegur sekarang ni duk main gitu. Baik, nak sebut contoh. Baik, jadi perkara yang haram ni dimakan dan juga diminum. Contoh dia kata, dan ditegahkan ataf kepada yang diharam tu. Seperti apa? Seperti arak. Arak, minuman. Sini makanan ataupun minuman. Masuklah juga makanan, minuman yang juga dihisap. Ada juga. Sebab boleh jadi depan tu nanti. Contoh ganja tu. Mungkin dibentuk dalam bentuk minuman. Ada kan? Ganja dalam bentuk minuman. Ataupun dalam bentuk makanan. Kalau minuman pun tidak, makanan pun tidak, boleh jadi dalam bentuk hisap. Maknanya tiga-tiga. Jenis makan pun haram, jenis minum pun haram, jenis hisap pun haram. Gitu. Lepas tu arak ni apa? Arak ni dalam bahasa Arab dia khamar. Khamrun, innamal khamru. Khamar ni dalam ayat lain ketika Allah Ta'ala cerita tentang khimar, perintah perempuan-perempuan muslimat supaya melabuhkan tudung mereka. Allah Ta'ala guna wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pakai perkataan bi khumur. Sama. Khamar, khumur. Perkataan sama tu. Khamimra. Dua-dua sama. Baca yang lain. Yang tu baca khimar, jamak dia khumur. Yang ni baca dengan khamrun. Apa fungsi khimar? Fungsi khimar ialah menutup aurat perempuan. Maknanya arak ni diambil daripada perkataan yang sama tu, nak beritahu bila orang minum arak dia akan menutup akal yang waras. Tu cantik bahasa Arab. Orang ngaji bahasa Arab dia temu keindahan-keindahan bahasa dalam bahasa Arab ni. Sebagaimana khimar tu boleh menutup jasad dan tubuh perempuan, begitulah arak ni asalnya waras akal kita akan ditutupi oleh arak tadi dengan mabuk. Tak kena bini, tak kena anak. Kan orang mabuk tuan-tuan tengok dalam cerita tu. Tak kena rumah. Balik rumah kena orang hantar. Tak tahu mak ayah dan sebagainya mabuk. Bahkan pukul bini, pukul anak, bunuh bini dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab waktu tu otak dia yang waras ditutupi. Sebagaimana kalimah jin, kalimah jan, junun, janin. Itu sama tu semua tu. Tu falamma janna alaihi lail. Bila waktu malam menutupi. Maka malam ni ibarat di zip. Siang tu dibuka zip tu. Bila buka, tercerahlah alam ni. Bila di zip, tertutuplah. Tu malam jannah. Begitulah juga jin tertutup alam dia, maka kita tak nampak. Begitulah janin duduk dalam rahim ibu, kita tak nampak dia. Terdinding, tertutup. Begitulah juga dengan junun. Junun, orang gila kita panggil. Orang yang terdinding, tertutup akalnya.
Maka dia jadi orang gila kita panggil. Tu bahasa Arab dia panggil. Sebab tu bahasa Arab tak boleh lawan bahasa apa-apa pun. Dia punya keindahan bahasa dia. Sebab tu Al-Quran kalamullah al-mu'jiz. Kalam Allah Ta'ala yang mencabar. Mana-mana bahasa, mana-mana ahli sastrawan nak lawan dengan bahasa tersebut. Diturunkan dengan bahasa Arab. Tu lebih bahasa Arab. Baik, tapi budak dia tak erti. Kita bagi tahu suruh ngaji bahasa Arab. Dia tak nampak. Sebab apa? Dia nak jadi engineer. Dia nak jadi doktor. Dia tak nampak bahasa Arab ni cantik kalau dia kuasai. Walaupun dia nak jadi doktor. Walaupun dia nak jadi engineer. Kalau dia mendalami bahasa Arab, dia ada kelebihan dah dari sudut erti bahasa Arab. Mari pula dengan title doktor. Boleh cakap bahasa Arab pula. Lagilah orang suka. Zaman-zaman kita ni lagi orang dengar. Yang ada title. Yang tak ada title, orang tapis-tapis dulu. Start je ni, kita dengar yang doktor-doktor sudah. Macam apa? Macam tuan-tuan duk amal tu lah. Baca apa? Baca surah apa? Surah Al-Mulk apa? Kita cerita dah kata baca surah Al-Mulk ni jangan sampai abaikan wirid, zikir lepas daripada semayang Isyak. Yang tu warid daripada Nabi. Zikir lepas daripada semayang Isyak. Kalau ada Syekh Nuruddin tegur selalu tu, direct dia tegur. Kalau tuan-tuan tak baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dia naik selak tazkirah, mula-mula sekali dia akan sebut lalu. Kenapa tinggal? Itu warid daripada Nabi. Tak pernah Nabi tinggal tu. Ya, mau ustaz-ustaz kita duk tinggal sekarang ni. Sebab apa? Alasannya nak bagi laluan kepada tazkirah kuliah maghrib. Tak apalah, ambil yang pendek. Kan banyak riwayat. Ada yang 10, 10, 10. Ada yang 25, 25, 25, 25. Ada yang 33, 33, 33. Lepas tu tutup dengan la ilaha illallah. Kan banyak riwayat. Ambil yang pendek, dah masa tak sempat. Gitu. Jangan tinggal. Kita bagi tahu dah tak dengar. Sebab apa? Kita ni ustaz cabut. Mari Dr. Abdul Basit. Pengetua mudir pondok Sungai Durian tu. Mari dia tegur dalam satu live lah, saya tengok dalam satu live. Dia tegur. Baca surah Al-Mulk ni memang Nabi amal, tapi Nabi tak amal selepas daripada semayang Isyak, pakak buat ramai-ramai. Lepas semayang Isyak tu terus baca lalu ramai-ramai. Bagus dah, inisiatif kita buat nak suruh orang pakak-pakak baca. Cuma jangan sampai tahap tinggal yang betul-betul warid daripada Rasulullah. Jadi kalau nak buat betul-betul, ambil yang warid daripada Nabi. Lepas semayang Nabi buat apa? Ada ni masjid dan surah siapa tinggal wirid, terus baca surah Al-Mulk. Wirid astagfirullah, astagfirullah, doa ataupun tak doa lagi baca surah Al-Mulk, lepas tu terus doa lepas daripada baca surah Al-Mulk. Tu tak kena tu berlaku tu. Tapi kita ustaz cabut orang tak nak dengar, sebab tu saya nasihat anak-anak murid saya. Awak ngaji siapa tahap ada title doktor. Sebab zaman sekarang ni makin ada title makin orang dengar. Tujuan kita apa? Tujuan kita nak ke title tu, nak suruh orang dengar agama tu ya. Bukan kerana kita nak pada title tu dah, tapi nak suruh orang terima agama. Sebab zaman hari ni orang pandang pada benda tu. Ada doktor, ada gelaran profesor, orang lagi cepat dengar, lebih cepat terima. Sebab bagi dia, orang ni lebih cerdik daripada orang yang tak ada title. Padahal yang ni juga ada buat huru hara ni. Batu kata ilmu ni dia tak duduk pada title, dia duduk pada orang tu ngaji lama ke tak lama. Sebab tu orang dulu mana ada harap pada title, tak ada title. Bila kita nak berhenti ngaji ni, siapa berhenti? Berhenti ngaji ni bila? Siapa kita nak berhenti sendiri? Tu selagi mana berasa tak nak berhenti kan? 10 tahun ngaji. 20 tahun ngaji. Orang dulu ngaji. Bukan macam kita, 4 tahun habis dah kita ngaji. 12 tahun habis dah kita ngaji. Boleh dah gelaran doktor. Orang dulu dah 10 tahun. Selagi mana tak habis ngaji, tak dah ngaji situ. 20 tahun. Sehingga bila? Sehingga nak berhenti. Barulah berhenti. Tu beza kita. Kalau Syekh Zainul Asri. Syekh Zainul Asri. Ada seorang anak murid dia cerita. Imam di satu masjid. Anak murid dia cerita.
duk ngaji di Ma'had Syekh Zainul Asri itulah. Baru je duduknya. Lepas tu dia pun pergi temu dengan Syekh, mari berasa nak kahwin dia kata. Umur baru 21 masa tu tapi nak kahwin dah. Pergi temu dengan Syekh, bagi tahu pada Syekh, Syekh kita nak kahwin ni. Syekh kata gini. Kalau mu nak kahwin, mu tak usah ngaji. Kalau mu nak ngaji, mu jangan kahwin. Dua patah tu ya Syekh bagi. Kalau mu nak kahwin, mu tak payah ngaji. Kalau mu nak ngaji, mu jangan kahwin. Nah, bab tu ulama sebut dah. Ulama kata al-ilmu madhbuh. Ilmu ni akan disembelih baina fakhidhayil mar'ah, di antara dua paha perempuan. Dua paha perempuan ni kinayah kepada kahwin lah. Bila kita kahwin, ghalibnya ilmu akan disembelih. Apa maksud dia? Bila sebut sembelih, kinayah pada makin lama makin lemah lah hemah nak ngaji. Keinginan, motivasi kita nak ngaji. Bila kita kahwin, dia akan makin lemah, makin lemah, makin lemah. Belum kahwin, molek je dah mari masjid seorang ngaji. Bila dah kahwin, dia macam-macam lah. Sebab tanggungjawab kita pun dah bertambah. Tu baru seorang duduk bawah kita. Kalau ada mari seorang pula, dua orang pula, lagilah banyak sebab-sebab yang menghalang kita nak mari ngaji. Sebab tu ada ulama uzzab digelar. Ulama uzzab, ulama yang menahan diri dia daripada kahwin. Sebab apa? Nak fokus pada ilmu. Abu Hurairah, sahabat yang tak kahwin. Sehinggalah wafat Nabi baru dia kahwin. Sebab apa? Selama Nabi ada, sibuk dia dengan Nabi. Dengan apa? Nak kutip ilmu daripada Rasulullah. Sebab tu dia tak kerja. Tak sebagaimana sahabat-sahabat lain, ada yang keluar bekerja. Abu Hurairah tak. Di mana ada Nabi, situlah ada dia. Maka makan minum dia tak kisah. Ada dia makan, tak ada dia tak makan. Nasib baik ada orang macam Abu Hurairah. Dapatlah kita terima hadis-hadis Nabi yang banyak. Mari daripada an Abi Hurairah. Dia paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Nasib baik ada orang macam dia yang mengorbankan keinginan nak kahwin, yang mengorbankan keinginan nak makan minum. Dia tak bersibuk dengan mikir nak makan minum, nak kahwin, dia boleh ngaji. Kita masuk umur 20 nak kahwin dah. Kita jawi tak baca sepatah lagi. Tua baru ngaji, alhamdulillah lah tu tua ngaji. Takut tua pun tak ngaji, sibuk dengan benda lain pula. Tu na'udzubillah. Duduk dalam ngaji tak apa. Rahmat Allah Ta'ala. Baik. Mana tadi isyak dah nak berhenti ni. Nak ceritanya ialah khamar tadi. Daripada kalimah khamar tu, sebagaimana dia menutupi aurat wanita, begitulah juga arak ni digelar sebagai khamar juga dalam bahasa Arab dia, sebab dia menutup akal orang yang meminum tu. Baik. Kemudian seperti arak, kemudian darah. Tu darah masuk situ darah yang mengalir. Kena kait gitu. Sebab kalau darah yang beku macam hati boleh makan. Tapi kalau dibekukan, darah yang mengalir dibekukan tak boleh. Sama dengan hukum yang mengalir itulah. Dan ganja ni dadah ni. Dadah boleh jadi dengan cara minum, makan ataupun hisap kalau ganja ni. Dan sebagainya yang lain lagi lah, contoh-contoh daripada perkara-perkara yang diharamkan. Maka dia kata berdosalah dan diseksalah, yakni dijanji seksa, bukan diseksa tu dah, dijanji seksa. Maknanya kalau tak bertaubat, akhirat nanti dijanji dengan seksa. Gitu. Bukan maknanya bila kita buat benda haram diseksa tu dah, tak ada pun orang yang minum arak tu diseksa. Orang yang berzina tu diseksa dah, dia berzina lagi. Lepas tu seksa ni bila? Nanti kalau dia tak bertaubat akan diseksa. Tu sebut diseksa situ maknanya dijanji seksa atas orang yang mengerjakan yang tersebut dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas. Jadi kalau kita tinggal minum arak sebab junjung perintah Allah, bukan sebab apa? Tak berahi, tak. Tu boleh pahala lah kata kita tinggal kerana Allah Ta'ala.
Dan atas meninggal dengan ikhlas kerana perkara-perkara yang tersebut itu ditegah putus. Yakni ditegah dengan tegas, dengan berat oleh Allah Taala ataupun oleh syarak. Tu habis dulu. Hukum yang ketiga, hukum syarak iaitu haram. Akan datang insya-Allah makruh dan harus. Wallahu a'lam wa ilmu wa tam.